Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang besar, nikmat yang banyak yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu nikmat hidup, ya, dengan nikmat iman, nikmat Islam dan berbagai-bagai nikmat. Tapi yang paling pentingnya yang nak kita rasai adalah nikmat hidup, di mana hidup ini kita serahkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena faham betul-betul. Selagi kita merasakan hidup tu kepunyaan kita, kita merasa itu hak kita, maka kita berada di dalam kerugian. Yang betulnya, sebetul-betulnya adalah hidup ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak memiliki hak apa-apa, semua hak Allah Taala. Jadi kita hidup ni untuk menyatakan Allah yang Allah yang hidup. Allah yang memiliki segala-gala. Dia yang tahu, Zat yang Maha Esa, yang tahu mentadbir apa yang nak dinyatakan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Semuanya di bawah kekuasaan kursi sama wati wal ardh. Di langit dan di bumi semuanya di bawah kerajaan Allah, kursi. Milik Allah semua. Dan Allah tu memberi setiap kerajaan, kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Jadi bukan bermakna bila dibagi kita kekuasaan, sesuatu hidup pada kita, pendengaran, penglihatan, itu menyebabkan kita mengaku itu hak kita, bukan. Ini yang kita nak kena faham betul-betul. Kita nak olahkan dalam kehidupan kita supaya diri kita tak merasakan ada satu kuman ataupun satu abuk pun pada diri kita. Tapi ini berlaku dalam hidup kita ni sekarang ni. Pengajian yang sebegini, ilmu yang betul-betul, yang asli yang Rasulullah bawa ini telah dicemari ataupun maknanya telah orang kata tak dianggap penting. Padahal ini yang paling mustahak, paling penting. Berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu ni adalah ilmu nak mengenal diri, mengenal Allah ni. Mana tauhid ni tadi, kita betul-betul kena utamakan dia. Tinggi mana pun ilmu kita yang lain, tapi kita tak ada ilmu mengenal diri, mengenal Allah, tetap kita tak akan mendapat kesempurnaan. Sebab kesempurnaan dia tidak lain, kita kena mentauhidkan Allah dalam hidup kita ini. 24 jam. Satu hari satu malam, 24 jam kita sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan semua daripada azali, abadi, bila-bila pun adalah Allah tu dalam keadaan masa yang dijadikan tu tadi, wal asr, masa tu sendiri mengesakan Allah. Masa tu terus mengatakan Allah yang ada, yang tunggal, yang ada. Apa pun daripada awal Allah jadikan masa
sampai bila-bila pun sampai habis kiamat dan masuk surga neraka, tetap masa tu mengesakan Allah. Itu dia kata wal as demi masa, mana masa tu sendiri demi masa mengesakan Allah. Masa mengesakan Allah SWT. Jadi kita ni adalah untuk menyatakan keesaan Allah. Itu kita kena tahu hala tujuan kita. Kalau kita tak dudukkan di situ, itu maka diri kita ni akan menjadi kerugi. Innal insana lafil usr. Manusia tu dalam kerugian. Tu. Jadi kita nak kena betul-betul faham, minta Allah yang mukasyafa ghaibu. Allah yang menyingkapkan. Dia yang membukakan perkara-perkara yang gaib, yang kita tidak ketahui. Kita ni fakir, tak tahu apa benda. Jadi bila Allah, kita minta Allah yang bukakan, baru kita tahu hala tujuan kita adalah dengan menyatakan Allah. Dia menyatakan diri dia. Jadi orang terdahulu daripada Nabi Adam, 124,000 Nabi sampai Rasulullah SAW, semuanya bawa kerja la ilaha mentauhidkan Allah. Ada lagi mulia lagi? Tak ada. Tetap la. Tapi kita sekarang sampai ke kita jarang orang yang nak memahaminya. Sekadar yang semalam diulang-ulang, iaitu dia katakan tadi, sekadar mengucapkan banyak kali tapi tidak mengimani ataupun tidak meyakini. Dia nak yakini itu tadi, subhanallah. Nak meyakini itu perlukan banyak dia punya proses-proses dia. Tu tadi bang. Allah. Jadi nak mengalami proses-proses tu perlukan tadi seorang pembimbing rohani. Seperti mana Rasulullah SAW ada beritahu, sahabat Nabi dapat Rasulullah SAW, tabi'in dapat sahabat-sahabat Nabi. Itu pembimbing-pembimbing rohani mereka. Dan Nabi Muhammad SAW memberitahu setiap zaman kita ni ada pembimbing rohani. Dan beruntunglah siapa yang mencari dan mendapati dia. Jadi Allah tu maha adil. Allah tu maha adil. Kau janganlah apalah. Allah tu maha adil. Jadi dia hantar setiap zaman kita ada wakil pembimbing untuk nak kenalkan kepada Allah SWT. Jangan kita ingat, zaman kita akhir zaman ni tak ada. Jangan, ada. Cuma kita yang tak nak cari, tak bersungguh-sungguh. Kita dah ditipu dengan lengah, lalai. Kita suka berhibur lah ini. Itulah tadi. Itu semua punca-punca membuka perkara-perkara yang maksiat untuk memutuskan nikmat kita yang asli dengan Allah. Sayang, kesian kita tengok. Habis apa tak anak-anak Abah tak kenal diri, tak kenal Allah. Abah nak semua anak-anak Abah, cucu-cucu semua pun kenal diri, kenal Allah. Semua pendengar-pendengar pendidik ni kenal diri, kenal Allah. Betul-betul punya. Kita tak ada lagi was-was, tak ada lagi syak lagi. Betul-betul ya hakul ya. Hakul ya. Tu. Bersungguh-sungguh mendapatkan. Inilah, tak ada lagi benda yang lebih besar nikmatnya. Banyak para nabi, para rasul, wali-wali Allah, semua mengatakan ini yang paling berita gembira yang mereka dapat daripada Allah, iaitu kenal diri, kenal Allah. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, habis hidup kita. Kita tak ada nilai hidup kita ni. Nilai hidup kita atas kita kenal atau tidak Allah SWT. Kalau kita kenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Siapa yang benar kenal diri dia, dia yang kenal tu. Siapa yang kenal Tuhan dia, maka binasa diri dia.
Jadi beruntung kita bila kita Allah dah perkenalkan diri kita, kita nak kenal diri kita, takluk dia, maka Allah memperkenalkan diri Allah, maka Allah perkenalkan diri Allah, tak ada lagi lah kita. Yang adanya dialah semata-mata. Kita nak menyatakan hak zat Allah SWT, ketunggalan. Qul huwallahu ahad. Tak ada lagi yang lebih manis, tidak ada lagi lebih beruntung. Inilah keberuntungan yang sangat yang besarnya, bila kita dapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insya-Allah kalau kita sungguh-sungguh betul-betul nakkan Allah, Allah tu sendiri yang akan Allah lebih suka lagi. Allah lebih suka lagi menanti. Ibaratnya gitulah. Dah lama Allah menantikan kita untuk kita nakkan kepada Allah. Sebab Allah yang memberikan rasa kita nak kepada Dia, cinta kepada Dia. Siapa yang bagi? Allah. Jadi kita mohon kepada Allah betul-betul sungguh-sungguh, ya Allah, aku nak Engkau, ya Allah. Aku dah tahu, ya Allah, Engkau dah perkenalkan diri Engkau. Engkau tu lebih mustahak daripada yang lain. Engkau lebih harus aku cintai daripada yang lain. Lebih daripada yang lain, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Sekarang ni aku masih lagi, ya Allah, berlawan lagi. Ada benda yang aku, banyak benda lagi aku nak. Mana boleh dalam hati aku ada dua, ya Allah. Mau satu Engkau aja, ya Allah. Dalam diri kita ada qalbun. Dalam hati kita ada boleh ingat satu, iaitu Allah. Jangan diisikan yang lain. Tapi kalau kita dah isi macam-macam, kerugian tak? Kerugian. Jadi macam mana kita nak olahkan dalam diri kita? Tak lain, kita harapkan, menjerit, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa kita, ya Allah, aku nak Engkau tolonglah, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Kalau aku tak dapat Engkau, ya Allah, aku jadi orang yang rugi, ya Allah. Aku jadi orang yang malang, ya Allah. Kalau aku tak dapat cinta Engkau, aku tak dapat Engkau lah. Ya, kita dapat yang lain dulu. Allah kita tak dapat, habis itu rugi kita. Walaupun keliling kita harta kekayaan, kita tetap rugi. Yang untungnya bila kita dapat Allah. Jadi kalau tak dapat harta, kita tak jadi fras, tak jadi membangkang. Sebab kita dah dapat ibu dia adalah Allah. Mustahak sekali. La ilaha illallah. Semua para Nabi mengatakan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mengenal Allah, iaitu la ilaha illallah. Semua Nabi, daripada Nabi Adam, Nabi apa lagi? Semua bawa la ilaha illallah. Adam Nabi Allah, la ilaha illallah. Yusuf Nabi Allah, la ilaha illallah. Kalau Rasul Musa Rasulullah. Nabi Muhammad Rasulullah. Tetap bawa dia la ilaha illallah. Tapi kita tak mengkaji betul-betul. Kita tak mau jumpa orang yang arif faham tentang la ilaha illallah. Masih lagi kita sebut la ilaha illallah, kita rasa ada lagi diri kita. Dia nak sampai betul kita sebut la ilaha illallah, sampai bila-bila kita rasakan yang wujud hanya Allah. Hilang rasa kedirian kita. Macam mana kita nak olah dalam hidup kita? Benda keuntungan, jangan kita memutuskan tali nikmat kita dengan Allah, ibaratnya gitu. Hendaklah kita berpegang teguh pada tali Allah nikmat. Maknanya jangan kita putus. Sebab kita yang memutuskan kita dengan Allah. Allah tak pernah meninggalkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ad-duha. Allah tak pernah dia membaling pada kita, meninggalkan kita, membenci kita, macam-macam. Dia tak pernah. Allah sentiasa sayang kita, pandang kita. Dia tahu nak nyusun hidup kita, tapi kita menutupi. Kita kata kita yang boleh uruskan, kita nak tu, kita. Padahal apa pun Allah susun dalam hidup kita, semuanya yang terbaik, sempurna. Aduh, kau ni. Jadi jangan kita, maknanya seolah-olah kita berbalah, kita ni nak memprotes sesuatu yang telah ditentukan, diuruskan oleh Allah yang maha sempurna. Seolah-olah kita rasa kita yang olahkan, kita yang buat sesuatu. Sebab padahal itu semua disusun oleh Allah. Kita nak tidur pukul berapa, siapa yang susun? Muhammad? Siapa yang susun tidur kita? Allah.
Mak bangun tidur, siapa yang susun? Pukul berapa? Kita kata kita nak bangun pukul 5.30. Pukul 5 dah dibangunkan kadang-kadang. Jadi, time tu semua Allah yang menentu. Kita merancang-rancang, tapi Allah yang lebih tahu menentukan. Sebab Allah tu maha sayang. Dia terlalu sayang kepada hamba-hamba dia. Jadi, dia tahu nak nguruskan hamba. Cuma kita suka memprotes. Sesuatu yang baik kita boleh terima, tapi bila kena yang tak baik, tak sesuai dengan jiwa kita, kita jadi macam berlawan dalam diri kita. Nak juga bangkang, nak juga tak boleh, aku nak, tak boleh terima begini. Jadi jiwa kita gitu. Kita suka membangkang, berbalah dengan Allah Ta'ala punya susunan, ataupun kita mengaku kita yang ada kudrat, kita yang susun, kita yang berkehendak ni. Kita menutupi. Padahal tu semua kehendak Allah. Kita tukarkan, kita kata itu kehendak kita. Itu menyebabkan kita gagal. Jadi macam mana kita nak olah dalam hidup, dalam diri kita? Kita perlukan apa tadi? Kesungguhan. Pengharapan kita hanya kepada Allah. Kesungguhan kita, wa ila rabbika farghab. Harapan kita betul-betul kepada Allah. Allah yang boleh, astagfirullah, Allah yang boleh membukakan perkara-perkara yang kita tidak tahu. Apa yang kita tak tahu? Adab-adab, ilmu-ilmu banyak kita tak tahu. Satu apa pun kita tak tahu. Jadi apa yang kita tahu semuanya daripada Allah. Sebab Allah tu sayang kita, dia bagikan pengetahuan tentang diri Allah. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Kemana pergi orang? Kesungguhan, sungguh-sungguh kita nakkan. Jangan ingat apa ni, pelajaran ni pelajaran macam pelajaran boleh suka-suka, gembira-gembira. Pelajaran ni adalah pelajaran yang sangat mustahak. Kalau kita tak dapat, kita berada dalam kerugian. Innal insana lafil, manusia dalam kerugi bila dia tak dapat. Tahu maknanya rugi itu tadi? Bila rugi ni, orang rugi macam mana? Sengsara tak? Azab tak? Sebut azab pun korang tak faham lagi. Sebab apa? Sebab kita memutuskan tali nikmat kita dengan Allah. Kita asalnya tadi di alam roh dijadi kita hanya nikmat kita dengan Allah. Dengan siapa? Di alam roh tu kita dengan siapa? Allah saja. Jadi bila kita terpisah, bila kita ni terzahir ke bumi, kita ingat kita terpisah dengan Allah, maka kita merasakan seolah-olah ada yang lain-lain untuk kita tompang untuk menjadikan kita aman. Padahal segala yang kita tompang untuk menjadikan aman itu adalah berhala. Tidak boleh berbuat apa-apa. Yang boleh amankan kita tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak proses, nak jadikan diri kita asal balik. Macam mana Rasulullah SAW bagi tahu hadis, nak barukan balik iman kita, keyakinan kita dengan Allah di alam roh dulu. Hanya dengan Allah. Jadidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Rasulullah bagi tahu, maknanya kalau nak barukan balik jadid iman kita, mesti perbanyakkan ataupun faham. Maknanya faham betul-betul la ilaha illallah tu sampai lebur kita, baru jadi iman kita seperti yang asal, iaitu hanya berpaut, hanya yakin mana pergi 24 jam kita meyakini, kita menginginkan Allah je paling mustahak dalam hidup kita. Kita tak mau lagi ingat yang lain. Dalam hati kita dipenuhi dengan ingat kepada Allah. Dan kalau kita ingat aja diri kita, ingat yang bukan-bukan, kita rasa tak tenteram. Kita akan cari balik, duduk balik hanya dengan Allah. Itu tanda orang-orang itu telah mendapat keyakinan yang
tinggi. Dia takut lupa kepada Allah. Rijalul la tul'ihim tijaratu wala bai'un an. Seorang lelaki, Allah maksudkan yang dia ini sentiasa ingat Allah pagi dan petang. Sifatnya adalah dia takut untuk lupa kepada Allah ataupun merasa ada diri dia. Dia sentiasa an zikrillah ni sentiasa ingat cinta kepada Allah, asyik dengan Allah, cinta ya an zikrillah. Kalau zikrillah tu maknanya dia sebut, tapi an zikrillah di sisi dia rasa tenggelam dengan Allah, tak ada yang lain, dia asyik dengan Allah. Beza dia an zikrillah tadi. Faham tak? Duduk baik-baik, Pan. Jadi kehidupan kita ini akan berlaku ditengok hidup kita ni, bagaimana kefahaman kita, keyakinan kita, macam mana kita olahkan. Bila kita dah yakin, kita olahkan kita ni berkehidupan dengan Allah. Di dunia lagi, kita berkehidupan akhlak yang baik dengan Allah. Itulah nilai kita. Beruntunglah orang yang ketika di dunia, dia yakin dia dah bertemu dengan Allah. Di dunia lagi, dia yakin. Sebab Allah janji Allah tak pernah tinggalkan dan tak pernah berpaling. Allah lebih dekat daripada diri kita sendiri. Maknanya Allah dapat. Tapi dia yakin. Dia dapat pula sifat Allah Ta'ala kurniakan sifat ihsan. Ihsan tu apa? Muhammad? Sifat ihsan tu apa? Tak tahu tu yang abang dah cakap kan. Ihsan tu mana? Ihsan kasih sayang. Kasih sayang tu yang lebih tepat dia lagi. Maknanya kita sentiasa 24 jam rasa yakin aja dengan Allah. Maknanya kamu beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kamu solat, kamu 24 jam sentiasa yakin melihat Allah. Itu nama ihsan. Walaupun kita tak nampak dengan mata, tapi kita seolah-olah tu anugerah Allah tu. Maknanya seolah-olah tu maknanya kita yakin Allah tu, seolah-olah Allah tu lebih dekat pada diri kita dan hinggakan dia yang menggerakkan kita. Seolah-olah tu ihsan tu begitu, sifat ihsan tu yang Rasulullah maksudkan tadi. Jadi kita mohon pada Allah kita dapat sifat ihsan. Sifat ihsan ni maknanya dia kat mana pergi pun dia dirasakan sentiasa yakin melihat Allah hingga lebur. Hingga dia katakan tadi, dia tak ada lagi merasa ada diri dia. Dia rasa, dia gerak, dia berhidup, dia bercakap, melihat. Semua dia rasakan dia aku. Keakuan dia tak ada. Yang ada keakuan, keesaan Allah SWT. Dia bawa dalam kehidupan dia. Betul-betul dia yakin. Di dunia lagi dia yakin. Dia tu kita lah. Maknanya abang maksudkan dia tu. Maknanya orang yang telah mendapat ihsan. Dia seolah melihat Allah. Seolah-olah dia dapat melihat 24 jam. Hingga kan hati dia lupa pada Allah pun dia takut. Padahal orang lain tak tahu pun kan. Tapi dia takut, ya Allah, aku lupa pada Engkau, ya Allah. Aku lupa pada Engkau, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Dia risau diri dia sendiri pun orang tak tahu, tapi dia risau sebab bila dia lupa pada Allah ataupun dia rasa ada kedirian dia rasa takut, dia rasa orang tu beruntunglah orang yang ada jiwa dia begitu. Sifat ihsan. Sebab dia kata Allah sentiasa melihat aku, Allah tak pernah meninggalkan aku. Mengapa aku tak nampak Allah? Mengapa aku nak lupa pada Allah? Mengapa aku nak lalai kepada Allah? Ya Allah, aku telah zalim pada dia. Dia hukum diri dia kalau dia lupa kepada Allah. Dia sungguh-sungguh dia hukum diri. Ya Allah, aku telah lupa, lalai pada Engkau. Sekian aku duduk dengan kawan-kawan aku tadi. Aku teringat diri aku lupa Engkau, ya Allah. Bukan senang. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh nakkan kepada Allah, Allah akan bagi jalan senang. Tapi syaratnya kita betul-betul nakkan Allah. Jadi ini semua benda sangat penting. Abang nak anak-anak abang semua dapat ni. Cucu-cucu ke siapa-siapa dalam YouTube, saya nak betul-betul semua dapat benda. Ini sangat penting. Kalaupun kamu tak dapat nak hargai waktu sekarang saya cakap ni,
InsyaAllah satu masa nanti pasti kamu akan tahu apa yang saya cakap ni adalah keluhan mana saya sangat-sangat sayang. Saya sangat-sangat itu, maka tu saya cakap dapatkanlah. Dan saya doakan supaya sungguh-sungguh kamu orang semua dapat. Sebab terlalu terlalu penting sangat. Tu. Kamu ingat sekarang kamu boleh main-main, tak apa. Satu hari nanti baru kamu tahu apa yang Abah cakap. Ingat benda ni sangat penting. Tu. Jangan kita anggap macam alah tak dapat pun tak apalah. Alah ni. Jangan. Nanti satu hari bila dibukakan Allah baru kamu tahu. Tak tahu Abah nak cakap macam mana lagi. Kalau Abah boleh bagi seketul tu, Abah bagi pada semua, bagi. Abah nak macam tu. Dapat terus kalau boleh. Mohon pada Allah. Cakap dia terus faham, Allah bagi daya. Saya kalau boleh nak gitu. Dapat memiliki Allah dalam hidup kita. Kita dah yakin ihsan di mana pun kita dengan Allah. Kita berakhlak dengan Allah. Kita berdiri allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Sentiasa kita berdiri, duduk, baring, rukuk, apa pun keadaan kita, tafakar, sentiasa memikirkan Allah, kita dengan Allah. Tak ada yang lain yang lebih hebat yang kita nak fikirkan. Tafakaru. Khalqis samawati wal, kita berfikir sentiasa tentang Allah punya keesaan, kebesaran, keagungan. Tak ada lagi yang kita nak lagi dalam hidup kita. Itu orang yang beruntung. Sentiasa hidup dia dah berkehidupan dengan Allah. Dia dah dapat di dunia lagi Allah. Dia kat dunia lagi dia dah tabu. Apa yang kau buat, Defan? Dia jadi dunia lagi dia tidak buta. Maknanya buta tu bukan mata ni buta, tapi mata hati dia tu. Dia tak sentiasa meyakini, sentiasa dia dengan Allah, ihsan tadi. Yakin dengan Allah. Dia cari jalan, bertambah lagi dia yakin kepada Allah. Setiap saat dia tak nak lupa kepada Allah. Dia nak cari ilmu-ilmu tentang dia nak sentiasa rasakan dengan Allah dan berakhlak dengan Allah. Bertambah lagi cinta. Sentiasa dia nakkan gitu setiap hari. Dia nak tambahan, nak makin lagi merasa seolah-olah mendekat lagi dengan Allah, mendekat lagi. Dia panggil. Dia sentiasa. Jadi orang begini, orang yang beruntung. Ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para wali-wali Allah, orang-orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, semua dia nak mencapai darjat ini. Muqarrabin, dekat dengan Allah. Maknanya dekat tu maknanya dia lebih dekat, maknanya seolah-olah dia dah, maknanya kedirian dia dah tak ada. Yang ada aja keesaan Allah. Itu maknanya. Terlalu nikmat. Orang yang benar-benar mengesakan Allah adalah orang yang manis hidup dia dengan Allah, tidak ada pahit. Manis saja, bahagia je dia dengar. Dia tak ada lagi risau lagi. Dia tak ada khawatir lagi yang lain-lain. Dia tak dapat yang lain pun tak khawatir. Yang penting dia khawatir kalau Allah tu tak dengan dia, tu dia risau. Tapi kalau sentiasa dia dengan Allah, sekeliling dia tak bersama dia pun tak kisah. Asalkan dia dengan Allah, dia dah dapat. Jadi kita nak dapatkan ini anugerah yang besar ni tadi, kita Allah nak tengok, Allah nak uji macam mana cara kita nak. Jadi tak ada jalan lain, kita harus, harapan kita hanya Allah yang boleh dapatkan anugerah. Hanya Allah, harapan kita Allah. Kita nak dapatkan Allah, mesti menerusi Allah juga. Baru kita akan dapat kebahagiaan. Enak betul-betul anak-anak semua, isteri anak semua, kalau boleh semua saya nak. Penting sangat dah. Pasal apa? Allah dah perlihatkan pada kita benda yang sangat penting dan mustahak. Tak ada yang lebih mustahak, melainkan kita harus dapat Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita wafat.
Sebelum sakaratul maut, kita mati, kita nak dapatkan Allah dulu. Apa pun nak jadi tak kisah. Yang penting kita dapatkan Allah Ta'ala. Kita harus risau. Kalau kita tak dapat Allah Ta'ala ni, kita perlu risau sangat. Jadi kita cari jalan, jumpa orang-orang yang selalu dengar ceramah-ceramah begini. Itu dia jalan dia Allah Ta'ala bagi tahu. Yahdillahu linurihi mayyasha. Wa yadribullahu al-amthala lin. Allah hanya cahaya Allah yang boleh menunjukkan. Allah jadikan cahaya tu tadi yang boleh sampaikan kepada Allah, untuk sampai kepada Allah. Dan Allah jadikan amsalalin, banyak perumpamaan di dalam diri kita, di sekalian alam ni banyak Allah jadi perumpamaan untuk boleh mencapai kepada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada cara lain. Harus dengan menjerit kita memohon kepada harapan kita, wa ila rabbika farghab. Hanya betul-betul tumpukan harapan kita, engkau aja ya Allah. Apa pun engkau ya Allah. Tanamkan dalam diri kita, engkau ya nombor satu, engkau ya Allah. Boleh? InsyaAllah. Anak-anak buah boleh? Perbaiki lagi. Jangan biarkan diri kita ni suka duduk dalam keadaan lalai, suka lengah-lengah. Banyak-banyakan zikirillah, banyak-banyak ingat kepada Allah. Kita makin lama makin dewasa. Jangan ingat kita terus jadi budak-budak. Kita ni dah cukup-cukup, jangan. Kita patutnya makin lama makin bijak. Tata fakah, makin bijak, makin berakhlak, makin bagus dengan Allah. Makin banyak kita ingat Allah, makin kita risau tentang kalau kita lupa pada Allah. Kita selalu nak bersama dengan Allah. Itu kita memikirkan macam mana. Bukan kita nak fikir nak lalai, nak lengah-lengah, nak seronok-seronok untuk penting hawa nafsu kita. Jangan. Dah kita kena kurangkan benda tu. Anak-anak abah ingat kena kurangkan benda. Kita banyak kepada zikril cinta. Jangan kita ingat kita masih budak kecil lagi, tak. Sayyidina Ali daripada kecil lagi dah diajar oleh Rasulullah tentang Allah SWT. Jadi Sayyidina Ali masih kecil lagi dia cinta kepada Allah. Jangan kita, aku kecil lagi tak ada ilmu ni pun tak apalah. Ni dah tinggi, tak ada. Dia bukan tinggi rendah. Ini wajib kita mesti mengenal Allah. Mesti, mustahak. Tak kira dia berapa umur pun kita kena bagi dia faham tentang Allah. Sebelum ilmu-ilmu lain. Tak apalah kalau kita dah ambil ilmu lain, letak tepi. Kalau kita bawa ilmu-ilmu banyak kita yang ni, kita nak belajar ilmu tak boleh. Nanti menendang. Kita akan menjadi berbalah-balah. Jadi letak tepi dulu macam Imam Ghazali. Letak tepi semua ilmu dia. Baru dia pergi belajar ilmu. Kenal diri, kenal Allah. Mantapkan lagi. Padahal dia tahu tapi tak cukup rupanya. Jadi dia kena letak tepi. Kalau dia tak letak tepi ilmu dia tadi yang banyak, benda ni tak boleh masuk. Dia mesti kesucian. Kena bersih. Bersih tu maknanya hilangkan segala ilmu-ilmu yang ada, amalan yang apa. Semua hilangkan, nama kau semua tak ada. Kosong. Baru jadi suci. Tak tepi lah. Saya cakap jangan usik-usik apa barang kau tumpu. Tak boleh macam tu. Gosok sana, gosok ni. Tak boleh. Duduk dan diam je. Jaga adab tu. Hamba dah cakap tadi. Baru kita boleh tumpukan perhatian. Usik sana, tegak sana. Nanti kita tak boleh nak numpu apa yang. Ini kalam Allah. Jangan main-main. Ini bukan daripada apa. Ini kalam Allah. Suci. Kena tumpu betul-betul. Baru boleh masuk. Kalau kita ingat ke sana, nanti dia tak boleh masuk. Ni nak kena tumpuan yang betul-betul yakin. Ini benda berharga daripada Allah. Bukan daripada mulut apa. Ni nampak je daripada mulut apa. Tapi apa tak ada boleh. Gerak pun tak boleh. Gerak dua bibir pun tak boleh. Ni semua izin Allah. Semua hak Allah. Semua kau nak main bibir pun. Kau nak main apa kau nak. Kau dah biasa main. Tak boleh duduk dan diam mau jaga tumpuk berarti. Jangan amal kau nanti.
Ni adab orang belajar tu. Dah biasa tengok. Ya. Jadi ini maknanya akan menjadi bekal kamu akan datang. Adab tadi. Sangat penting. Adab menuntut ilmu. Kalau nak dapat kesempurnaan ni adalah menumpukan perhatian betul-betul. Kita anggap perkataan yang keluar daripada sesuatu itu adalah daripada Allah. Tertumpu betul-betul. Kita ambil ini satu benda yang sangat berharga besar. Jadi kita nak goyang sana, gosok kaki, tak boleh. Dia takkan boleh masuk tepat nanti. Macam kita solat juga, gerak-gerak, tak boleh tumpu perhatian kita. Rugi kita dalam solat tu jadi rugi. Celaka orang yang solat, artinya lah gerak sana gerak ni, otak dia macam fikir ke tempat lain. Tapi dia dalam keadaan dia solat, tapi dalam diri dia memikirkan, rugi tak? Allah Ta'ala kata, rugi tak? Rugi. Jadi bila kita nak hargai masa kita habis dengan kerugian, tak sayang ke masa kita? Esok kitab kita betul waktu ni kita dalam keadaan lalai, dalam keadaan ruginya kita, ya Allah. Hidup kita dah kita habiskan dengan lalai, dengan lengah, dengan seronok-seronok. Pada keseronokan yang sebenar tu adalah kita rasakan zikril, rasa asyik dengan Allah, mentauhidkan, mengesahkan Allah. Itu yang paling seru, yang paling nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika. Nikmat yang paling besar adalah dirasakan dengan Allah, tenggelam dengan Allah, tak ada kita. Itu yang nak disuruh kita sampaikan selepas kita dah dapat nikmat yang besar tu di sisi Allah. Itu hala tuju dia. Faham InsyaAllah. Anak-anak abah faham? Jangan kita anggap benda ni, abah nak benda ni terlalu berharga, kamu simpan, faham betul-betul, kamu amalkan dalam kehidupan kamu. Supaya sentiasa bila abah dah wafat, abah dah tak ada, dah meninggal, kamu sentiasa hidup dengan Allah. Kita tak boleh hidup tanpa Allah. Rasulullah SAW sendiri berdoa. Kurang lebih Rasulullah doa, ya Allah, uruslah diriku, ya Allah. Jangan kau biarkan aku mengurus diriku sendiri, walau sesak waat, walaupun sekelip walaupun satu hembusan pun. Kita nak Allah yang sentiasa kita rasakan, Allah yang uruskan. Dan kita sentiasa tetap redha atas apa segala yang Allah urus, baik ke tak baik. Kita minta Allah tegurkan kita sentiasa dengan dia. Kadang-kadang yang baik tu kita rasa baik, sebenarnya yang baik tu kadang itu akan membawa kita lupa pada Allah. Jadi yang baik tu pun tetap kita nak rasakan kita dengan Allah juga. Walaupun benda tu baik, tapi kita nak rasakan baik tu lebih baik lagi kita dengan Allah berbanding baik tu. Dan bila terjadi yang tak baik, kita kena ingat, ya Allah, tak baik tu maknanya yang tak baik tu tak baik, dan jadikan aku dalam keadaan tetap dengan Engkau, redha atas itu tak baik, tapi aku nak rasakan itu semua aturan Engkau, untuk menjadikan aku boleh menyedari, menginsafi atas tak baik yang kau jadi, kesadaran kepada diriku, ya Allah. Jadi olahkan daripada setiap kehidupan kita ni, kita harus olahkan supaya diri kita sentiasa bahagia dengan siapa? Bahagia dengan siapa? Allah. Nombor satu kita mau rasa dalam diri kita nak bahagia dengan Allah, olahkan. Terutama bila datang sesuatu yang tak kena pada diri kita. Sesuatu yang tak kena pada diri kita. Macam Irfan apa yang tak kena pada diri Irfan? Apa yang tak kena? Mana aja Muhammad ada yang tak kena pada diri Muhammad. Muhammad kena olahkan. Ya Allah, yang aku nak ni tak dapat, tak apa, janji Engkau aku nak, ya Allah. Boleh tak olah gitu? Tak boleh. Memang tak boleh. Tapi kita kena berhubung dengan Allah. Ya Allah, Engkau lebih mustahak, ya Allah, daripada yang aku nak ni tadi, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Itu tak dapat, tak apa, janji Engkau jangan terlepas, ya Allah. Aku nak Engkau je. Boleh tak olahkan gitu?
Memang kita tak mampu, tapi kita kena minta pada Allah. Abang pun tak mampu. Tapi kita mohonlah pada Allah, ya Allah tolonglah ya Allah. Benda-benda yang lain yang mengganggu aku dengan Engkau ya Allah. Tolonglah ya Allah. Aku nak Engkau ya Allah. Sebab tanpa Engkau habis aku ya Allah. Aku dapat sekeliling kian alam ni datang pada aku tapi Engkau tak ada, apa guna ya Allah. Tapi biar semua tak ada, janji Engkau ada ya Allah. Boleh tak ulah macam tu? Boleh tak ulah begitu? Kita memang tak mampu tapi kita kenalah berkata bermohon kepada Allah begitu. Sebab adakah lebih bahagia lagi selain daripada Allah? Ada tak? Ada tak? Susah sangat kau nak jawab. Kenapa? Tu. Kau ni. Tu. Pasal kamu orang kena tumpukan perhatian. Tu abang cakap tadi, tumpukan perhatian tu penting. Jadi kamu boleh faham. Jadi kamu tak tumpukan perhatian anak-anak abang, tumpuan kamu ke lain, kamu tak boleh masuk apa yang nak disampaikan. Rugi yang dia pun. Tu. Sampai mana-mana kamu belajar pun nanti kamu buat perangai macam tu. Abang dah ajar dia, jangan buat perangai. Tumpukan perhatian. Gerak sana, tergerak sini. Tak boleh, tak boleh. Tu. Ini sangat mustahak benda ni. Bukan masa ni. Kita nak main-main. Tapi bila duduk pengajian ni betul-betul. Tumpukan perhatian. Bukan lama sangat. Bila Allah tengok kita sungguh-sungguh, Allah akan bagi tak? Tapi kalau tengok Allah, kita tinggal begini, Allah tak mau bagi kita. Dia tahu kita sendiri tak nak. Kita tak hargai benda ni. Tapi kalau kita betul-betul sungguh-sungguh tumpukan perhatian, tak ada gerak-gerak, betul-betul tumpu fokus apa yang perkataan, Allah akan bagi. Kau nak cakap pun susah bagi. Takut. Macam kawan kurang yakin kepada. Tu. Kamu kena yakin kepada Allah. Tu. Proses. Jadikan diri kamu bertambah berakhlak dengan Allah. Yakin. Sifat ihsan tadi apa cakap? Apa ihsan tadi? Cuba saya ulang balik. Ihsan tu apa? Tengok dah tak boleh jawab. Apa yang kamu ingat? Bila apa cakap tadi, kamu tak ingat. Kamu tumpu ke tempat lain. Tu pasal kamu tak boleh ingat perkataan tu tadi. Ihsan tu apa? Rasulullah bagi tahu ihsan tu apa tadi apa cakap. Baru je apa cakap. Baru kejap lagi tadi. Kamu tak. Ihsan tu apa? Apa makna ihsan? Abang. Melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Yakin kita melihat Allah di mana pun kita pergi. Dalam diri kita pun Allah tahu apa bisikkan dalam hati kita. Ingat dia ke lupa ke, otak kita pergi ke mana pun semua Allah tahu. Itu makna ihsan. Apa makna ihsan? Ulang balik, Ipan. Apa yang kita fikir bukan semua Allah tahu. Apa kita berkata dalam hati kita tetap Allah tahu. Itu ihsan. Malu tak kita? Kalau dalam keadaan tu kita ada ihsan, kita akan malu tak dengan Allah? Kita lupa pada Allah pada waktu tu, malu tak? Dia akan datang kesucian nanti. Di situ kita akan proses nak membetulkan diri kita. Itu namanya pembersihan, penyucian dalam. Perlu ada ihsan. Yakin kita Allah melihat dalam hati aku. Aku tadi lupa pada Allah lah. Orang lain tahu tak? Tak tahu kan? Tapi bila kita ada ihsan, ada tak? Ya Allah, tadi aku lupa ya Allah. Engkau tahu ya Allah. Yakin tak? Di situ maknanya seolah-olah kita melihat Allah. Tu. Dapat tak ihsan tu tadi? Faham tak? Jadi kalau dalam solat hati kita lalai ingat bukan-bukan tadi, kita kena cari jalan balik macam mana kita supaya solat kita jangan sampai lalai. Dan hidup kita, kalau ada dalam hidup kita kelalaian, ada merasa diri lupa pada Allah, kita perlu ada sifat ihsan tu. Ya Allah, Engkau tahu waktu ni aku lupa dengan Engkau ya Allah. Aku tadi baring-baring aku ingat bukan-bukan, tak ingat Engkau ya Allah. Boleh kita olahkan tak? Boleh tak insya-Allah? Anak-anak abah, Boleh. Beruntungan daripada. Ya? Insya-Allah.
Kalau sampai situ saja, insya-Allah. Mari sini. Mari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita bersama-sama menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang jua Allah taala mentiadakan membinasakan diri kita. Hanya hala tuju tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pagi, petang, siang, malam, setiap hembusan nafas, turun dan naik, setiap kederipan mata dan sebagainya, dan macam-macam lagi tentang keadaan dalam diri kita. Jadi apa yang untuk perkongsian petang ni yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu setiap perkara yang baik dan setiap perkara yang buruk, setiap perkara yang susah dan setiap perkara yang senang, jangan duduk di antara kedua itu, iaitu di antara senang dan susah, iaitu dengan baik dan buruk. Jangan duduk di antara kedua itu. Duduklah iaitu bersama Allah Subhanahu wa taala, iaitu duduk dengan esanya sahaja. Itu yang memberi ketenangan dalam diri kita. Rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan YouTube, yang tidak mengenali diri saya pun tak apa, buatlah dulu. Cubalah buat benda yang paling nikmat yang saya nak beritahu ni kan. Benda yang saya merasai benda tu. Yang Ustaz Muzakarah sebelum ni pun macam dia kata, kita nampak buruk pun bergoyang, tak apalah kan, tak apalah, bergoyang tak apa. Kita nak buat urusan apa-apa, contoh urusan kerja kita, ya Allah betapa susah kan. Ni kita nampak senang je, settle urusan aku senang, dia nak duduk situ je. Bila susah dia tak nak duduk. Jadi bila susah itulah kita nak duduk pun bersama dengan Allah juga. Allah Ta'ala bagi contoh saya bagi tiba-tiba Allah Ta'ala bagi letakkan satu projek dekat dia tu 3 bulan kan. 3 bulan mungkin dia nak bersara ke dan sebagainya kan. 3 bulan tu orang kata buah las lah, 3 bulan tu dia rasa susah pula, contohlah. Tapi mungkin ada sahabat-sahabat yang boleh menasihati dia, cakap jangan duduk di tempat susah dan senang. Kita pun boleh cakap dengan kawan-kawan kita, dan apa yang saya nampak, kita pun bercakap tentang benda ni sebenarnya masuk dalam diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang saya cakap pun masuk dalam diri saya sebenarnya. Sebab saya menghala tujukan kepada saya untuk saya mengolahkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan dapat kita bersama-sama membuat sesuatu yang Allah Taala telah olahkan, telah Allah Taala Subhanahu wa taala olahkan benda ni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dudukkan, keikhlasan kita betul-betul nakkan kepada Allah, Allah sendiri yang akan membalasinya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan, insya-Allah. Sekian saja jumpa kita pada kali ini. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Terima kasih atas perhatian yang betul. Wa'afu minkum. Ada rasa kedirian dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.